menjuarai tu. Alhamdulillah, Ustaz Azwan. Nombor 2 Ustaz Azmi, Ustaz Syahrizal, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Halid, dan seterusnya lah. Alhamdulillah, ramai ni masuk 22 orang. Masya Allah. Okay, tahniah. Moga-moga kita boleh follow lah, kita boleh ikut apa yang disampaikan dalam kursus kita sepanjang 3 hari ini. InsyaAllah, dan juga esok akan sambung dengan Dr. Wan Aslan InsyaAllah rakan saya dan juga pengarah Pusat Islam UKM InsyaAllah. Okey, jadi kita akan sambung dengan slot yang seterusnya berkenaan dengan akidah yang ditanya oleh Ustaz Azmi tadi tu. Saya akan cerita kat sini pengertiannya, ciri-ciri ilmu akidah ni, sumbernya dan kesannya dalam kehidupan. Jadi di mana yang saya sebutkan tadi, kita memang ini rangkanya lah perkandungan khusus pada petang ini saya akan sentuh secara ringkas kita nak refresh balik lah. Ni semua kita belajar dulu daripada sekolah rendah, menengah dan khusus-khusus yang kita pergi daurah dan juga kelas umumi di surau, di masjid benda yang sama je insyaAllah. Mungkin ada tambah sikit. Jadi hasil pembelajarannya moga kita dapat faham definisi akidah tu, ilmu akidah, ciri-ciri atau skop ilmu akidah. Kena bezakan akidah dan ilmu akidah. Akidah sebagai satu pegangan, kepercayaan, dan akidah sebagai ilmu. Beza. Memahami konsep sumber ilmu akidah, nakli dan akli. Dia tak nak list dah, sebab banyak. Kena nak mula daripada zaman Rasulullah sampailah tahun 2022 ni, ya Allah. Itu saya buat kat Usim lah, itu ada mengetahui keutamaan ilmu akidah dan kesannya kepada kehidupan muslim secara ringkas. Dan saya selitkan sini hadis daripada Rasulullah SAW bahawa hadis sahih berkenaan bahawa kita ni sentiasa diuji sebenarnya. Sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sentiasalah berdoa kepada Allah Taala yang maha membolak-balikkan hati kita ni untuk kekal hati kita atas landasan, atas syariat Allah Subhanahu Wa Taala, akidah yang benar. Okey. Jadi perkara akidah ni kalau kita nak tengok, dia adalah sesuatu yang kalau orang yang jaga dia, insya-Allah lah, dia akan rasa penting lah. Dia akan sentiasa jaddidu imanakum ada kalau hadis Rasulullah tu kita tengok Rasulullah anjurkan pada para sahabat untuk sentiasa mentajdidkan iman mereka. Sahabat tanya, kaifa nujaddid imanana? How do we refresh? How do we rejuvenate our faith to Allah? Jadi kita nak membaharui tajdid akidah kita, iman kita tu. Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyakkanlah menyebut syahadah, menyebut tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tengok apa yang berlaku secara umumnya dan juga merupakan antara faktor yang menjadi kepada kesesatan, yang membawa kepada penyelewengan, kelalaian. Kadang tak sesat, lalai, lupa. Dia terpesona, dia terpengaruh. Kawan kita juga mengaji agama juga tapi kadang terpengaruh hasutan, godaan ataupun dugaan, ada juga ancaman, ada juga itu yang dia pengaruh tu dan dia mengikut jalan yang tak betul. Jadi mereka ni lah yang kita kena bimbing, kita kena jaga supaya tidak dianggap akidah tu perkara kedua. Sebab miftahul jannah la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kunci syurga tu je. Bukannya kita punya kedudukan, bukannya sijil kita, bukan pangkat kita, harta kita, tapi syahadah kita. Itulah kunci syurga. Kena jaga elok kunci syurga. Sebab tu Imam Sanusi dalam mensyarahkan Ummul Barahi, dia sebenarnya adalah huraian kepada syahadah. 2 kalimah syahadah tu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang sifat 50 tu. 41 sifat berkaitan dengan Allah Ta'ala dan 9 sifat bakinya dengan Rasulullah SAW kepada wajibnya, harus dan juga mustahil. Jadi ada kalanya kita lihat perkara akidah ni dipandang enteng, dipandang tak penting, kurang signifikan, relevan. Kadang bila kita kata ni ancaman, cabaran, orang kata Allah tak apa, dia dah ngaji dah dulu. Takkan kau takut sangat.
Yalah, dengan zaman dunia terbuka ni, segalanya boleh berlaku. Kita tak jadi tak apa, dah jadi tu. Nak patah balik, kalau boleh patah balik, alhamdulillah. Tak boleh patah balik, kita risau. Jadi saya kongsi sikit lah dengan apa yang dibuat di Arab sana. Saya di Beirut, eksperimen sosial ni. Okey, sila sama. Kalau boleh sama. Tak bunyi? Tak ada. Saya tengok dia. Cuba tak tengok kat dia punya video. Dia silent. Ni kat Arab ya, bukan kat Malaysia, bukan kat Singapura, bukan Brunei. Soalan basic dia tanya. Tengok macam mana jawapan. Arkan Islam ni. Arkan Islam? Arkan Islam? أركان الإسلام. لا أجل بيت وصوم رمضان وأنا مش فاكرة أنا بس أحبها التملاك دلوقتي. والله والله على أركان الإسلام. لا بس مش عاملين بسرعة. هم كانوا هم أنا لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله. الزكاة صوم رمضان حج بيت المال استطاع عليه السبيل. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. خمس صلوات إيتاء الزكاة صوم رمضان حج بيت المال استطاع عليه السبيل. طب حافظ القرآن والله أحد. طبعا. اسمها سورة إيه؟ اسمها سورة أقصر سورة في القرآن. أقصر سورة في القرآن البقرة. اسمها سورة الصبر. أقصر سورة. طيب حفظ قول الله أحد. إيه؟ قول هو الله أحد. لا طبعا. اسمها سورة إيه؟ سورة لا حول ولا قوة. وأنت عارف سورة قول هو الله أحد اسمها سورة إيه؟ لا. طيب القرآن كم جزء؟ القرآن تقريبا 5. القرآن كم أجزاء؟ لا. وأنت القرآن كم؟ 3. 3 أجزاء؟ لا. القرآن كم جزء؟ لا مش عارفة الحاجات دي. 24. تكبير. Iya. Sini. So inilah dia budaya yang tak ada sekarang budaya hiburan Jadi dia lupa lah benda yang bagi kita tak boleh lupa jati diri kita sebagai Muslim. Dan itu di Mesir ya, sorry. Di Mesir yang sebelum ni saya tunjuk pada peserta sebelum ni yang berlaku di kawasan peperangan di Syria. La ilaha illallah pun tak tahu apa dah. Tapi tak salah dia lah sebab peperangan So dia tak sempat dapat pendidikan yang rasmi, yang betul kan. Sekolah, mak ayah dia pun sibuk kan, dengan cari makanan, perlindungan. Jadi Alhamdulillah lah kita berada di bumi yang damai, aman ni untuk kita suburkan akidah kita, keluarga kita dan juga ialah kesukaan kita insyaAllah. Jadi definisi akidah sebelum kita masuk lebih dalam, saya suka kongsikan ni kaedah yang selalu diberikan oleh guru-guru kami, al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Sebelum kita nak bincang satu benda, kena tahu tasawur ni dahulu. Jadi kadang-kadang kita cepat melangkah kan. Ada isu apa-apa tentang
ialah hal-hal agama ni, halal haram kan, wajib ke, batal ke apa kan. Kadang tak faham tasawuf dah cepat kan bagi hukum. Jadi kita balik kepada kaedah kita, ulama kita, al-hukmu 'ala syai'i far'un 'an tasawwurihi. Kan, hukum ke atas sesuatu adalah cabang daripada tasawurnya. Jadi nak faham akidah, kena tahu tasawur akidah dahulu. Iaitulah daripada sudut bahasa, ada perkataan ar-rabtu, al-ihkamu kan, kena tahu, kena balik kepada sudut bahasa. Kenapa nama bidang kepercayaan dalam Islam ini menggunakan lafaz akidah? Sebab dia ada maksud dia di situ, sangat kukuh, ikatan, saling berpegang, akad kan? Dia kena akad tu. Dia bukan boleh main-main. Sebab bincang tentang ketuhanan, tentang perkara gaib, tentang masa depan kita. Yang tadi tu, min aina ila aina wa limaza tadi tu. So kita pergi pada istilah oleh almarhum Ustaz Sulaiman Yasin, Islam dan akidah, mengatakan dia adalah kepercayaan atau keyakinan yang jazam, yang kukuh, yang padu, yang tersemat rapi terhadap hakikat. Dia bukan cerita furuk, dia cerita hakikat, cerita tentang prinsip yang Allah Ta'ala telah wahyukan, sampaikan kepada kita, dan mesti disimpul kuat dalam hati kita. Tak boleh putus. Tak boleh putus. Kalau rasa nak putus, cepat-cepat ikat dia balik. Kadang-kadang syaitan dia suka datang ganggu kita, bujuk ke Allah Ta'ala ni. Padu ke kita nak sembah Allah Ta'ala ni? Boleh tak cari Tuhan lain? Dia memang was-was tu akan ada, khawatir. Tambah-tambah masa kita duduk, yelah larang kan, kena hiburan banyak kan. Dia akan mari benda tu, tapi cepat-cepat cari ubat. Itu yang Rasulullah pesan pada para sahabat. Para sahabat kan, yang kita tahu di bawah telunjuk pimpinan baginda Nabi SAW. Itu pun dipesan oleh Rasulullah SAW untuk jadidu iman aku. Kita yang generasi Allah kan, 1000 tahun ni lagilah kena sentiasa mentajdidkan iman kita. Masya Allah. Kata guru kami, Syekh Ali Umar, itu yang dia kata, bila ada ulama memfatwakan kepada beratus ribu syahadah tu, janganlah kita rasa pelik. Sebab itulah kita dah jauh daripada zaman yang kurang cabaran, kita sekarang zaman yang sangat banyak cabaran. Tapi jangan kita melupakan tanggungjawab kita. Ni abang tak nak pergi kerja, nak zikir je, tak boleh juga. Benda yang sunat, hukumkan dia sunat. Yang wajib, kena buat lah. Tanggungjawab kita pada anak kita, isteri kita, keluarga kita, pada organisasi kita. Jadi pergi kepada Syekh Muhammad Rabi' dalam ta'rif bagi ilmu akidah, huwa ilmun yubhasu fihi an zatillah wa rusulihi. Ini silibus salah akidatuna. Dia mengatakan bahawa akidah itu adalah ilmu yang membahaskan, membicarakan tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berkenaan hakikat rasul-rasul. Min haitsu ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Ini yang kita belajar dalam hukum-hukum tu kan. Hukum wajib, hukum mustahil dan hukum harus. Dan juga anil umur sam'iyah. Itulah perkara-perkara yang ghaib. Sam'iyah. Sebab apa sama? Sebab dia diberitahu, kita dengar daripada wahyu. Itu maksud sam'iyah kat situ. Allati akhbara bihan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dikhabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada definisi ini tadi, kita dapat lihat apakah kandungan dalam ilmu akidah tu. Ada 3, ketuhanan, kenabian dan juga perkara sam'iyah. Dan ilmu akidah juga dikenali dengan nama-nama yang lain. Bukan dekat akidah saja, juga dikenali dengan nama fiqh akbar, juga dikenali dengan nama tauhid, usuluddin, kalam, banyak lagi. Untuk kitab banyak lagi. Anda bagi 4 je lah. Untuk kita punya kita punya maklumat lah. Dan setiap penamaannya ada cerita dia. Kalau ikut Syekh Nizar Hamadi, pentahqiq akidah di Maghribi, dia kata ada tingkatan. Tingkatan ilmu tauhid ni ada 3. Tingkatan pertama akidah, iaitulah bincang perkara asas tentang sifat 20 yang asas. Tahu sifat Allah, tahu sifat mustahil, sifat wajib. Lepas dah tahu asas, baru pergi tingkat kedua, usuluddin. Sebab tu nama dia usuluddin, prinsip dalam agama. Dia tahu dah penjelasan daripada asas tadi tu. Yang kata wajib ni wajib macam mana?
mustahil ni mustahil macam mana? Harusnya harus macam mana? Ada detail sikit. Kan? Okey, apa dia punya dalil-dalil? Penjelasan dia tu. Lepas tu barulah tingkat yang ketiga, ilmu kalam. Dia nak masuk berdebat, dia nak masuk mempertahankan agama. Kalau ada orang tanya, dia boleh jawab kan? Apa rujukan dia, bagaimana nak memahaminya, apakah tertibnya, aturannya. Jadi ini pandangan Syekh Nizar Hamadi lah, pentahqiq banyak kitab-kitab akidah kan, bahawa dia kata sebenarnya penamaan yang berbeza ni juga menunjukkan tingkatan-tingkatan perbahasan daripada akidah, usuluddin dan akhir sekali kalam, lebih mendalam. Sebab tu kita tak nampak di pengajian umumi di masjid-masjid di surau ilmu kalam, tak ada. Yang ni kena mengaji di tempat-tempat khusus lah, di universiti, di pondok-pondok, di tempat-tempat yang lebih terfokus lah dengan ahli yang betul. Kalau orang biasa-biasa selalu dua tingkat ni lah kita bagi, ilmu akidah ataupun usuluddin, untuk dia tahu yang asas dan dia boleh memahami penjelasan pada asas tersebut. Itu sahaja. Boleh kok kita bincang dulu asal usul. Kalau ada maklumat daripada rakan-rakan peserta, ahlan wa sahlan. Petang-petang ni tak boleh cakap seorang-seorang, nanti kan dia mimpi sembelih anak dia. Silakan. Kalau ada. Kenapa nama fiqh akbar? Kalau tahu, kenapa nama usuluddin? Apa signifikan, relevan nama tu? Okey, silakan Ustaz. Kenakan nama sekali Ustaz. Salam. Tak putih jelas. Syahril, okey Ustaz Syahril. Yang soalan itu dikatakan apakah Apakah asal usul dan alasan penamaan berbeza? Satu ilmu yang maudhu' skop dia sama, tapi banyak nama. Apakah pengalaman dan juga pengetahuan Ustaz tentang penamaan berbeza ni? Mungkin boleh pilih satu ke? dari fiqh akbar kan? Fiqh akbar. Pada pemahaman saya lah. Ya, silakan. InsyaAllah. Fiqh akbar ni dia membincangkan berkenaan dengan aqaid pegangan kita ini. Betul. Kepentingan kita memegang ataupun mengikat keyakinan itu yang paling penting, iaitu tauhid kita kepada Allah, Masya kita Allah. mengenal Rasulullah, mengenal kesaksian kewajiban. Jadi ia membawa kepada keselamatan hidup kita terhadap. Masya Allah. Betul. Jadi itu yang dipanggil fiqh akbar. Betul. Okey, terima kasih Ustaz Syahril. Dia betul tu. Sebab tu dia akbar, paling besar. Dia lawannya fiqh asghar, iaitu syariat tentang wuduk, tentang munakahat, tentang muamalat. Fiqh akbar yang paling besar, fiqh tentang ketuhanan, kenabian dan juga hari akhirat, tentang perkara-perkara gaib. Nanti saya akan jelaskan lagi lah. Maybe ada lagi seorang dua untuk pilih yang lain ke? Kalau ada maklumat untuk dikongsikan, usuluddin, tauhid. Silakan Ustaz ni. Kalau dah sebutkan ilmu kalam, Ilmu kalam. Silakan. ilmu kalam, ilmu kalam ni oleh kerana akidah ini bersangkutan dengan pemikiran. Betul. Akidah ni apa yang kita fikirkan dan kemudian kita masukkan dalam hati kita jadi satu pegangan kepercayaan dan keyakinan. So bila dia pergi daripada otak kita, daripada fikiran kita, so benda ni dia akan berkait dengan pemikiran. So bagaimanakah kita nak menggunakan pemikiran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni untuk meyakini sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan Allah SWT yang Maha Esa. So di situlah dia panggil ilmu kalam. Maksudnya kita bisa berpandu kepada cuma beza kita di Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah ni, kita menggunakan pemikiran untuk mentafsir, menginterpretasikan apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab Al-Quran dan As-Sunnah ni adalah wahyu dari Allah SWT, dia panggil revealed knowledge. So jadi kita nak macam ni, kita nak mengaitkan Al-Quran dan As-Sunnah yang apa ni dalamnya ada ilmu tauhid ini untuk disekalikan dengan fikiran itu supaya sebelum pemikiran kita tu kita berfikir bahawa sesuatu yang kita akan percayai itu adalah satu keyakinan yang sebenarnya
Iaitu keyakinan yang sabit dalam hati kita, dan akhir sekali kita akan yakin dan percaya bahawa Allah SWT itu Tuhan yang Maha Esa, dan last sekali dia akan timbul di situ kesaksian bahawa tiada Tuhan lain Allah dan Muhammad SAW itu betul Allah. Itu Allah Alam. Okey, alhamdulillah satu pandangan. Terima kasih Ustaz Azli. Okey, kita akan bagi pandangan ulama pula. Silakan kalau ada last. Sebelum kita sila Ustaz. Nama apa Ustaz? Syahrizal. Syahrizal. Kan. Ilmu kalam ni adalah satu ilmu yang membahaskan sifat betul secara detail, yang kebanyakannya membahaskan sifat kalam. Ya, betul. Sebab dalam lima kalam sebab banyak Perbahasan kalam. Betul. Itu satu pandangan lah daripada ulama kita. Terima kasih Ustaz Syahrizal. Okey, alhamdulillah. So kita tengok apa pandangan Syekh Marhum Qahtan Ad-Duri. Ini yang ambil daripada dia. Dan ada terjemahan depan ni dia kata Asma'il Mulaqai. Sumia hadzal ilmu bi asma'in aqidatin. Dia dinamakan dengan pelbagai nama. Awalan al-fiqh akbar. Di atas Tasmiyatul Imam Abu Hanifah ila akhirnya. Ana terjemah dah sini. Okey. Bi akbar dinamakan sebab nisbah daripada Imam Abu Hanifah kita. Rahmatullah taala alaih. Bagi dia fiqh dalam agama, dalam perkara prinsip adalah lebih penting. Tu akbar tadi tu maksud kabir, akbar. Sirah takdir dalam perkara hukum hakam. Perkara hukum hakam dia jadi fiqh asghar. Bukan tak penting-penting, tapi fiqh asghar. Jadi kecil sikit. Dan lebih baik bagi seorang hamba itu bertafakuh berkenaan kaedah menyembah Tuhannya daripada dia himpunkan semua jenis ilmu. Tapi nak sembah Tuhan tak tahu bagaimana cara. Ini pandangan Imam Abu Hanifah. Jadi kitab dia pun dinamakan Al-Fiqh Al-Akbar. Rasanya ada pengajian di Masjid Surau kita, Fiqh Akbar. Menggunakan syarah Abi Al-Aiz. Ada Fiqh Akbar. Dan keduanya Tauhid. Tauhid sebab daripada perkataan wahada yuwahidu tauhidan. Menjadikan sesuatu itu ja'an syai'i wahidan. Daripada konsep tu banyak, kita nak menunggalkan dia. Sebab dulu kan kaum musyrikin Mekah, dia percaya bahawa ada Tuhan yang menurunkan hujan, ada Tuhan yang memberikan rezeki, Tuhan yang jaga di padang pasir, Tuhan yang jaga rumput, pokok, banyak Tuhan. Sebab itulah Allah Ta'ala utuskan wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad daripada kalangan kaumnya, yatlu alaihim ayati, bacakan ayat-ayatnya, nak mentauhidkan mereka balik. Dulu dia percaya mana boleh Tuhan dalam masa yang sama buat semua benda. Dia mematikan, dia menghidupkan, dia jadikan siang, dia jadikan malam. So dia pisah. Dia macam konsep agama Hindu. Kenapa dia banyak Tuhan? Ada lebih daripada 33 juta, 330 juta Kodi Deva. Dalam kitab dia disebut. Ramai. Banyak sangat. Macam-macam rupa. Tapi Al-Biruni bila dia buat interview dengan sami-sami yang paling tinggi ni, Brahmin ni, dia kata tak, dia kata kami percaya satu. Yang percaya ramai ni untuk kasta bawah. Boleh baca kitab Tahqiq Ma'alim. Ada terjemahan dalam bahasa Inggeris. Bahasa Melayu tak pasti. Bahasa Indo ada rasa. Dia buat interview. Dia pergi ke India sana, dia belajar Sanskrit, interview Brahmin. Dia kata memang sengaja kita biarkan awam penduduk ni, orang-orang Hindu yang awam ni, public ni, untuk biar dia sembah begitu. Tapi yang kasta atasan, konsep dia masih satu. Kepelbagaian dalam satu. Semua tu masih satu. Sebab asal dia daripada Tuhan Brahma. Dia merupa jadi Ganesha, jadi Shiva, jadi Durga, semua tu lah. So itu dia punya konsep lah. Tapi nak cerita kita tidak. Kita bagi kita zat yang paling suci, asal kepada segala ilmu, segala kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak boleh dirupakan pun. Sebab tu nikmat yang paling besar ru'yatullah ta'ala fil jannah. Wa maca'anna minkum, Allah Ta'ala makbulkan kita dapat lihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala di syurga nanti. Kau ingat nikmat paling besar bidadari, makan sedap-sedap, mahligai, ru'yatullah ta'ala fil jannah, melihat zat Allah Ta'ala dengan sebenar-benar zatnya tu. Itu Allah Ta'ala alam macam mana Allah alam. Jadi tauhid ini adalah ilmu yang berbahasanya berkenaan dengan mengesakan Allah Ta'ala. Itulah perbahasan yang paling utama, yang paling masyhur, yang paling penting. Sebab dia nak sekali bawa kepada engkau kena mengesakan Allah Ta'ala. Jangan
mensyirikkan dia, jangan menduakan dia, dan jangan menafikan kewujudan zatnya. Yang ketiga, usuluddin. Usuluddin dinamakan sebab daripada dua perkataan, usul dan ad-din. Ad-din kita dah belajar tadi, agama. Usul maksudnya aslun, prinsip, rukun, asas. Jadi asas-asas agama, kan? Dia menjelaskan prinsip-prinsip kepercayaan kita, ketuhanan, kenabian dan juga hari akhirat. Itu nama dia usuluddin. Akhir sekali, okey, dia lagi. Okey, Syekh Khattabi dia syarah lagi banyak tu, kan? Ta'alaku bi'illahiyat. Okey, anda terjemahkan. Penamaan usuluddin ini berlawanan dengan ilmu fiqh yang juga mengandungi usul fiqh. Usul agama dan usul fiqh untuk keluarkan hukum hakam. Kan kita belajar ahkamul khamsah. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Tapi kalau mazhab Hanafi ahkam sab'ah. Dia lain, karahat tahrim, karahat tanzih. Dia ada fardu dengan wajib lain pula. Tapi kita yang 3 mazhab kita ikut 5. Tapi usuluddin dia lebih penting. Sebab dia bukan menceritakan tentang hukum hakam amali, tapi dia menceritakan tentang hukum hakam agama berkaitan dengan kepercayaan. Dan dia juga tidak seperti ilmu akhlak ataupun ilmu suluk, tasawuf lah, yang hanya menceritakan tentang sifat mahmudah, sifat mazmumah. Bukan kata tak penting, tapi yang lebih penting usuluddin. Sebab situlah asas dia. Kita akan tengok nanti apa huraian yang diberikan oleh Syekh. Ilmu kalam pula dinamakan kerana beberapa sebab. Dia bagi 3 sebab kat sini. Pertama, macam disebut oleh Ustaz Syarizan tadi, sebab perbahasan tentang kalam Allah Ta'ala masa tu, zaman Mu'tazilah Abbasiyah berlaku, kan, dengan masa zaman Imam Ahmad bin Hanbal sekitar kurun ke-2 Hijrah, kan, sehingga kurun ke-3 Hijrah, kan. Imam Ahmad bin Hanbal 194 sehingga 241, kan, dia tinggal, kan. Kerana perbahasan sifat kalam Allah Ta'ala dan juga fitnah khalqul Quran. Nah, khalifah ketika itu minta semua ulama memfatwakan Quran itu makhluk. Dia tak nak pada kalam Allah Quran tu, kan? Dan itulah yang berlaku sehingga ilmu kalam muncul. Kau nak bincang bab tu, bahawa Quran bukan makhluk, tapi dia adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu diangkat martabatnya. Keduanya dinamakan ilmu kalam juga kerana dia menghasilkan kemampuan untuk kalam, untuk berbicara, untuk berdebat, untuk bernazariat, kan, untuk mengesahkan perkara-perkara syarak dan menewaskan lawan. Contohnya dalam ilmu falsafah ada ilmu mantik, logik, kan? Mana boleh setengah lagi besar daripada satu, kan? 1/4 lagi besar daripada setengah. Tak boleh. Kita potong kek, kan? Potong suku, suku lagi besar daripada setengah. Macam mana tu? Itu tak mantiki, tak logik, kan? Okay? Dan akhir sekali ahli ilmu adalah berbincang tentang perkara-perkara yang tidak dibincangkan oleh ulama salaf dahulu kala. Contohnya dalam perbahasan tentang sifat Allah dan juga qada dan qadar. Jadi sebab itu mereka ni dipanggil ahli kalam ataupun ilmu kalam. Akhirnya ilmu ini dinamakan, rebranding kepada ilmu kalam. Okey, boleh kot cakap tu? Datang ni kena banyak video sikit. Okey. So soalan saya, kenapa kita kena belajar lagi ilmu akidah? Umur dah 40, 50, 60, 70, kan? Kadang datang ke masjid tu naik kursi roda, kan? Naik tongkat, kan? Papa oleh cucu tu, kan? Ada kat setengah di luar negara mengengsut, kan? Datang masjid nak belajar, kan? Kenapa nak belajar lagi ni? Kan? Dia dengar apa huraian di Ustaz Al-Haibus. Tiap kita akidah sifat 20 bedanya mengatakan wajib tiap mukallaf mempelajarinya untuk mengesahkan keimanan. Apakah kita masih tidak dikira beriman walaupun sudah mengucap syahadat? Soalan, puasa dan sebagainya. Mohon penjelasan. Baik. Bagus soalan. Dia kata dalam kitab akidah kita wajib mengenal sifat Tuhan, mengenal sifat Nabi, bahkan mengenal malaikat dan sebagainya. Adakah kita masih lagi tidak beriman? Sedangkan kita sudah mengucap ilmu syahadat. Kenapa kita wajib pula belajar ilmu akidah? Maka wajib pula hadir ilmu tauhid, iman, i'tiqad dan sebagainya. Macam-macam kitab akidah yang dikarang oleh ulama. Berbagai-bagai dah ustaz mari mengajar. Dah, babak akidah. Kita wajib dengar pula apa sekarang kita mengucap dah. Dengar baik-baik. Orang yang telah mengucap 2 kalimah syahadah di mulut, syahadu an la ilaha
dan mana? Beriman di sisi Allah. Sah dari sisi Islam, sisi manusia, dan dia beriman di sisi Allah. Faham? Maka kalau dia mati sebab pada dia ngucap tu, masuk tu. Dapat apa pula wajib ni? Mari ni, belajar apa akidah. Wajib mari ni bukan kata mukafir. Wajib belajar ni pada dulu bukan muda beriman. Wajib marilah kuliah akidah, belajar mantapkan akidah, belajar benda yang batalkan iman dan sebagainya. Bukan kerana mudah beriman. Sah dari mana? Mari ini supaya kamu dapat menjaga syahadah yang kamu ucap tadi tidak rosak sampai kepada kamu mati bertemu Allah. Faham lagi? Itu tujuannya. Kerana apa? Kerana akidah tak sekadar mengucap dua kalimah syahadah sama seperti sebutir biji sawi. Kita ambil biji sawi kita lepor atas tanah sini, lepor mana? Lepor gini. Tumbuh sawi ke tumbuh nanti? Soalan betul. Sawi. Kita letak balik gaduh gini, ting atas tanah, tumbuh sawi, tumbuh nanti. Butir sawi tadi kita lepor tak ke belakang, tak boleh pun tumbuh sawi, tumbuh nanti. Kita lepor tinggi, macam terlepak, ting kita buang kepala. Atas tanah, tumbuh sawi, tumbuh nanti. Baik, gaduh tumbuh sawi, memang tumbuh sawi. Tetapi kalau mu tak buat gam, tak buat baja, tak siram, tak buat batah, tak magar, tak apa, boleh kucing sawi dah. Dia biasanya binasa di tengah jalan. Itulah akidah kita. Jangan kita bejak dengan syahadah saja. Tak, kita jaga dia, buat benda-benda yang membatalkan dia, datang perkara yang salah pening dalam akidah. Kerana kita tidak dapat menjalani ujian-ujian akidah dalam kehidupan, takut-takut, tak ada anak putih akhir, masa kita mati dalam keadaan akidah. Jelas kot, ini tak payah urai kot. Jelas lah, bolehlah kita bawa balik kepada masyarakat kita nanti. Lepas tu kena mengaji akidah lah, walaupun dah umur walaupun PhD akidah ke, Maha Guru Profesor akidah ke. Sebab tadilah, sawi tadi tu, kalau tak dibaca, tak dijaga batasnya, tak dijauhkan daripada menentang-menentang puas orang tu potong rumput habis hilang, itulah sawi kita. Alright. Jadi apakah maudhu' dalam ilmu akidah kita? Tadi yang Ustaz Azmi tanya tu. Tentang apa? Keluasan perkara-perkara yang wajib diimani. Adakah rukun iman yang 6 sahaja? Sebenarnya memang jawab yang sekali. Rasulullah bila dia sallallahu alaihi wasallam bagi huraian tentang Islam ni, kalau kita baca balik detail, jawab yang sekali. Dia adalah perkataan yang lengkap dan cukup. Tapi kena lihat dengan betul-betul lah. Jangan baca sekali lalu, kena baca betul dengan teliti. Contohnya inilah, kalau ikut rukun iman yang 6 adalah skop ilmu akidah. Ini asaslah daripada anak cucu kita pun dia tahu benda ni. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab-kitab dan suhuf. Dia tak sebut suhuf, tapi sebenarnya termasuk kutub tu, termasuk suhuf. Sebab dia maksud kutub tu adalah juga semua yang wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul termasukkan Nabi. Jangan baca Rasul tu hanya para Rasul, termasuk Nabi. Sebab seorang Nabi tak boleh jadi Rasul, tapi seorang Rasul dia juga adalah Nabi. Hari akhirat, situ juga termasuk dengan semua perkara-perkara yang berkaitan dengan dosa pahala, syurga, neraka, sirat. Dia perbahasan itu lebih lagi, sebab berlaku pada hari akhirat. Sebenarnya qada dan qadar termasuk kat sini juga tentang kita punya pergantungan tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan hanya kita, semua sekali, manusia, jin, haiwan, bukit, bintang, semualah universe ni semua bergantung kepada kudrah Allah, izin Allah dan juga redha Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Rasulullah bila Jibril tanya dia jawab ringkas je. Antuk minabillah wa malaikatihi. Nak beza pun matan sikit-sikit je. Bukhari cakap macam ni, Imam Muslim cakap macam ni, Imam Tirmizi cakap macam ni. Dia beza-beza sikit. Kalau kita baca matan lah, kalau tuan-tuan yang mengaji hadis okay. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara mendalam dalam perbahasan tentang Allah Ta'ala itu juga ada tauhid asma', tauhid zat, af'al, sifat, dan juga perkara-perkara yang harus dan mustahil bagi Allah Ta'ala. Perbincangan tentang malaikat terkandung dalamnya juga perbincangan tentang roh, tentang jin, tentang iblis.
Saya pernah jumpa seorang profesor yang akhir hayatnya baru dia beriman dengan kewujudan jin. Muslim lah. Dan akhirnya bila kami diperpeluang untuk bersama-sama dalam projek penulisan tentang akidah, tentang psikologi, baru kita boleh berbincang untuk pecahkan dia punya ketidakpercayaan. Sebab bagi dia dulu isu-isu histeria, kerasukan ni semua adalah saraf, tekanan perasaan. Tapi saya dengan kawan-kawan lah, dengan Ustaz kita kata, kenapa Allah namakan suratul jin? Situ dah start dah. Cuba baca ayat tu macam mana ada jin datang mendengar Rasulullah mengajar nafarum minal jin, ayat Quran so situ aja dia kaji balik barulah dia kata betul lah, jin wujud. So benda di sini yang macam tadi kata oleh Ustaz Azhar Ibrahim, kita kena banyak bacakan akidah kita. Mungkin ada benda yang kita tak tahu, jangan kita nafikan, jangan kita lawan, cari dulu ilmu. Moga-moga Allah bagi kita petunjuk. Kitab-kitab dan suhuf, ini selalunya yang berlaku adalah taklid buta kepada dakwah ataupun pujukan daripada missionary, daripada orang-orang yang non-Muslim lah, yang nak membawa kepada ajaran sama ada pluralis ataupun kepada agama mereka. Tengok Quran menyebut tentang huwallazi anzala 'alaika kitab minhu ayat huwallazi nazala anzala at-taurata wal injil, surah Al-Imran, wa anzala at-taurata wal injil. Allah Ta'ala juga menurunkan Taurah dan Injil. Jadi Injil daripada kami orang Kristian. So kenapa Muslim tak nak percaya? Saya masa attachment di sebuah gereja di Oxford dulu, memang berdamping rapatlah dengan seorang Kristian dan akhirnya penerbitan kami ditulis bersama, tak publish pun dekat Routledge tu. Dan nak cerita nakal tak nakal missionary ni, sampai masa saya semayang dia jadi makmum saya. Nakal tak nakal lagi. Kalau kita baru seminggu sampai di Oxford tu, jadi agak tak tahulah mana tempat semayang semua. Waktu dah nak habis. So memang kita minta tolong dia lah, cari bilik yang bersih Bilik tu kita cari kitab sendiri semayang lah. Kita semayang lah, dan dia bagi kunci tu masuk bilik tu. Rupanya dia duduk belakang kita, dia follow kita semayang. Tapi masa minggu pertama kita tak kenal dia siapa dah bulan ketiga tu baru kita tahu dia adalah missionary. Dia pernah duduk di Indonesia 7 tahun, dan dia boleh berbahasa Melayu, dan dia bahasa Yahudi, bahasa macam-macam lah. Dia di barat syllabus dia lain sikit. Dia banyak bahasa dia boleh, dan dia memang tahu tentang Islam Cuma nak cerita dia masa perbincangan tentang Quran dengan Bible ni, itulah dia pujuk. Sebab saya buat tajuk Israiliyat masa PhD dulu. Israiliyat Israiliyat ni ada 3 hukum. Ada makbul, mana kata yang selari dengan Islam. Khabar daripada golongan Yahudi dengan Kristian yang selari dengan Islam. Contohnya nama-nama Nabi, dalam Bible ada, dalam Quran ada. Selari dengan Islam, ada masalah, makin muskilah, makbul. Tapi tak selari, kita tak mau cakap apa. Kamu kata tidak, kamu kata ya. Itu masku tu nak, ni hukum yang kedua. Yang ketiga, hukum mardud, tolak terus. Itulah doktrin tentang Trinity. Doktrin tentang Nabi-Nabi berdosa. Kalau baca Bible kan ada Nabi yang berzina dengan anak dia, Nabi yang minum arak. So kita kata tak boleh. Bagi kita Nabi ismah, maksud. So bila saya bincang bab ni dengan mereka, dan Alhamdulillah diterbitkan mereka, di pujuk saya dia kata, nampak tak? Kita sama ni. So why don't you take Bible also as your reference? As your religious reference. Masa tu tengah makan kebab dekat Kairos masa tu. Dan saya belanja dia pun. So kita kena mantik dari situ. Saya kata apa? Okay, I can accept Bible, but you also must accept Quran for your religious reference. Oh, I cannot do that. Okay, let's get kebab. Terus dia tak jadi bincang. Kadang perempuan ni dia pun kena tank dia sekali. Aku boleh terima, tak salah. Kamu terima aku tak. Masa tu dia tak ada lagi lah. Tak ada lagi tu dia kata, kita makan je lah. Tak nak bincang lah bab ni. Kalau nak negotiate sangat boleh. Sebab bagi dia agama lebih awal daripada kita. So dia nak duduk di atas. So kita dah tahu dia punya fikrah gitu. So cara kita nak potong dia, okay. Yang di bawah ni nak bersama-sama sekali. Sanggup tak awak terima? Tak boleh.
Kalau macam itulah aku pergi hukum bukan dia ni. Alas. Aku respect agama, respect agama aku. Jom kita makan kebab, minum kopi. Dia kena bincang bapa-bapa ni. Jadi kawan saya sekarang, alhamdulillah. Okay? Jadi nak cerita dia, ini antara jarum mereka lah. Nak mengelirukan especially Muslim yang kurang asas, kurang pengetahuan tentang hal ni kan. Dia kan guna tu lah, dia kata tengok dalam Quran juga mengesahkan Injil Allah yang bagi, Taurah Allah yang bagi. So baca, kena ikut kami punya ajaran. Quran ni lepas tu baca Taurah dan Injil tu, jangan baca Quran lagi. So kita kena hati-hati lah bab ni. Kena baca Quran dulu, baru baca yang lain tu. Untuk kita, bukan untuk kita ambil sebagai rujukan, untuk kita belajar ibrah. Apa nama berlakunya penyelewengan, pemalsuan, tahrif dalam kitab-kitab mereka. Okey. Kemudian para rasul dan nabi, ini pun sama jugalah. Kalau tadi bincang dengan Datin tadi, di sekolah-sekolah di UK, di US, mereka memang ada play, ada drama kanak-kanak kalau sekolah di UK tu. Cerita pasal Christmas, pasal Mary, pasal Nabi Isa jadi mereka akan bawa bersih mereka. So kadang-kadang anak-anak kita ni kena jagalah bab tu. Tiba-tiba Jesus jadi Tuhan. Sudah. Dia faham Jesus tu Nabi Isa. Kat situlah peranan kita sebagai ibu bapa, sebagai pakcik kepada anak-anak kita tu untuk ceritakan yang betul. Mereka kata ini bersih mereka lah. Kita balik tadi lah laku minum ni. Ini bersih mereka. Kalau you nak main pun bukan sebab you beriman, sebab you nak sosial dengan kawan-kawan yang kelak lah. Tu je. Tapi iman kita, Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa is Nabi. Tak disalib pun. Dan selalunya mereka boleh terima bila bincang bab ni. Mereka tak terbuka di sana. Cuma jangan ni lah, kasar lah, dengan adab lah kita bincang. This is from Muslim view, that we don't accept Jesus as God, but only as prophet, among the prophets of God. Itu je. Okay, hari akhirat, alhamdulillah agama samawi semua menerima bahawa semua kewujudan makhluk ni ada ajalnya. Akhirnya akan tamat dan akan dihimpunkan kembali bertemu dengan Allah Ta'ala. Qada' dalam agama samawi berada tu, Tuhan telah menetapkan qada' qadar semuanya. Jadi kita sinilah kok kuncinya untuk kita berlapang dada, untuk kita bertawakal kepada Allah Ta'ala, dan juga masuk dalam akidah. Jadi dalam pecahan yang 6 ini, ulama telah membuat rumusan yang lebih ringkas, menjadikannya hanya kepada 3 je. Ilahiyat, nubuwat, sam'iyat. Itu yang kalau bincang bab Allah Ta'ala tadi akan masuk dalam ilahiyat. Juga qada' dan qadar tadi pindah ke situ. Nubuwat tentang kerasulan, termasuklah dengan kitab. Kan? Dan sam'iyat perbincangan berkaitan dengan hari akhirat, dan juga perkara-perkara lain seperti jin, malaikat, syurga, neraka, al-mizan, al-haud. Jadi itulah bagaimana ulama kita dia nak memudahkan sebenarnya. Sebab kalau saya masa mula mengaji akidah lebih detail ni, masa daurah kitab ni, Tuan Guru akan bagi kiasan, gambaran dulu. Dia kata Rasulullah dulu ada ke pagi, meh aku nak ajar akidah. Okey, esok kita buat kelas fiqh. Tak ada. Tapi itulah tugas para ulama. Lepas Rasulullah dah bagi semua sumber ilmu, kita susun balik untuk mudahkan umat dan juga anak cucu kita lebih memahami semua perbahasan dalam syariat kita. Nampak tu? Okey. Alhamdulillah. Jadi ada 3, ilahiyat, nubuwat dan sam'iyat. Itulah skop dalam ilmu akidah. Namun ini tidak menafikan kalau kita buka kitab-kitab ilmu kalam, al-mawaqif, al-maqasid, apa lagi kita ilmu kalam, Nihayat al-Iqdam, Syarastani, dia ada cerita tentang al-imamah. Kenapa dia cerita al-imamah ni? Ini balik kepada Dr. Aizab tadi. Sebab ada perbahasan tentang Khawarij, tentang Syiah, Mu'tazilah. Sebab mereka menganggap imamah ni satu perbahasan prinsip. Siapa yang tak angkat imamah, batal akidah. Itu salah. Jadi ahli sunnah sebenarnya dia nak jawab balik. Imamah bukanlah perkara prinsip,
dia adalah perkara ijtihadi. Sebab itu para sahabat kan, mereka berbincang sama-sama mereka, siapa yang nak menggantikan khilafah Rasulullah SAW. Sumber ilmu akidah secara ringkasnya dua lah, nakli dan akli. Nakli dalam perbahasan tentang perkara-perkara yang bersifat ghaibiyat. Sebab tak ada peranan akli dah kat sini. Nak cerita tentang syurga neraka, mana boleh gambaran akal? Duduk 2 jam kat luar, jannah macam ni, nar macam ni, tak boleh. Dia kena gambaran daripada wahyu juga, Rasulullah SAW yang bagi tahu kepada kita. Dan dihuraikan oleh para ulama setelah mereka mengkaji, membaca semua matan-matan dan juga nas-nas yang berkaitan daripada nakli ini. Ini teks ni lah daripada Syekh Qaftan Al-Duri, Profesor Akidah daripada Jordan. Jadi anda terjemahkan, dalil penetapan akidah terdiri daripada nakli dan akli. Dalil-dalil nakli adalah nas, dia nakal. Apa maksud nakal? Pindah. Itu wahyu tu daripada Rasulullah, sahabat, tabi'in, sampai dah pada kita ni tahun 2022 ni, atba' tabi'in, atba' tabi'in. Oh, dah berapa ribu tahun dah. Jadi dia nakli, dipindahkan. Itulah nas Al-Quran, nusus Quraniyah, dan juga sunnah nabawiyah as-sabitah yang sabit. Mana kita tengok dia punya riwayat. Jangan main-main. Kat luar sana banyak riwayat-riwayat yang bercampur aduk, yang tak betul, kena hati-hati juga, especially yang perkara akidah lah. Okay? Dan keduanya adalah dalil dan akli. Terima pula dalil akli. Ya, terima. Sebab dalil akli yang memberi faham. Kan kita kalau ingat dari yang saya share dengan Imam Ghazali tadi kan, kita kena bayangkan nakli ni matahari, akli ini mata kita. Cahaya dia memantulkan cahaya itu masuk ke dalam mata kita untuk kita tahu apakah objek yang kita nampak di depan kita. Nakli ini ibarat minyak, akli ini sebagai pelita. Kalau tak ada minyak, tak nyala api, tak dapatlah cahaya. Kita kena faham situ. Okay? Jadi akli kena ada dalam sumber akidah. Sebab dia akan memberi faham, oh ini wajib, ini mustahil, ini harus, oh ini boleh berlaku, ini tak mungkin berlaku. Kita kata Allah Ta'ala Tuhan, satu-satunya Tuhan. Mari ada orang tanya, boleh tak ada Allah Ta'ala yang maha berkuasa? Sebab dia wallahu qadirun ala kulli syai'in. Dia kata qadirun ala kulli syai'in, putrah ke atas segala sesuatu. Dia cipta Tuhan baru selain dia. Boleh tak? Kalau dia kata boleh tu, dia tak guna dalil akli lah. Sebab dia wahid, dia tunggal, ahad. Bukan wahid kan, Allah Ta'ala bahasa diri dia ahad. Ahad ni lain daripada wahid. Dia tunggal, esa. Tak boleh nak ada berbilang, ta'adud, mafish ta'adud. Jadi kat sini potong awal lagi. Sebab tu di dalam bab ta'aluk lah, sifat 20-an ada bincang bab ta'aluk. Jadi kat sini kita pakai akal bahawa mana boleh Allah Ta'ala cipta Tuhan baru selain dia. Jadi dalil akli juga diterima pakai dalam ilmu akidah. Ini contohlah apa yang berlaku kan. Kalau ikut logik seorang etis kan, dia tengok bangunan yang tersegam indah, 300 tingkat. Macam mana boleh ada kolam kat tingkat yang paling atas tu? Macam mana boleh ada udara kan? Macam mana boleh ada oksigen kan? Kalau tinggi patut kurang dah kan oksigen tu, tapi boleh kan dia boleh buat kan. Manusia ni macam-macam benda dia boleh buat kan. Atas bukit kan dia boleh buat banglo semua kan. Hebat kan. Tengok lukisan potret Mona Lisa, potret apa lagi, macam-macam lah kan. Tengok kereta terbang tak terbang kan. Hebat kan. Ni model baru kita apa yang baru keluar ni, Azhar kan. Kan idaman orang kan. So, canggih kan nampak kan. Tapi bila tengok alam ni, air terjun, taman, tak ada orang cipta. Mana ada Tuhan yang cipta semua ni kan. Tapi bila tengok bilik apa semua, ni ada ni yang buat ada ni, aircon ni ada orang buat ada. Salah. So kat sini kena guna akal juga nak membuktikan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Tapi macam mana kalau ada orang taksub? Ni kita dengar Ustaz Abdul Somad dia punya huraian. Saya sering mendengar beragama itu tidak boleh pakai akal. Beragama tak boleh pakai akal. Ini adalah dogma, karena mereka mengatakan tak masuk akal anak Allah ala hukum dan 3 tak masuk akal kalau tidak, jangan pakai akal. Pokoknya konsulat dan pakai akal. Dalam Islam aparat tak
banyak ayat-ayat yang disebutkan orang berpikir, ya apa tetap kalau. Jadi bagaimana mendahulukan akal dalam agama? Dalam Islam akal dipakai. Akal dalam agama Islam hanya tidak bisa dalam beberapa perkara seperti secara umum rasional. Ajaran Islam rasional, ajaran wudu, ajaran sholat, ajaran bagaimana sholat membuat orang menjadi fresh, bagaimana wudu itu orang itu kalau rumah orang kaya, restoran ada wastafel, cuci muka, maka dalam sholat fresh, tidak ada cuci muka, kumur-kumur, gosok, bahkan keluar batin. Jadi rasional, ajaran Islam itu sangat rasional. Maka kalau ada orang mengatakan kalau sudah mengaji, kau usah pakai akal lagi. Gimana? Islam itu akal. Ladina liman la aklalah, bukan hadis. Ungkapan orang-orang ahli hikmah. Ladina liman la aklalah. Tidak ada beragama bagi orang yang tak berakal. Tapi bukan hadis. Ungkapan. Oleh sebab itu maka dalam Islam akal dipakai. Hanya ada beberapa perkara yang tak bisa pakai akal. Bukan banyak. Bukan semua agama kita gunakan akal. Akal ketemu dengan ayat, lahirlah tafsir. Akal ketemu dengan hadis, lahirlah syarak. Akal ketemu dengan ayat-ayat hukum, lahirlah fikih, halal, haram, makruh, mubah. Kalau tidak pakai akal, gimana mengharamkan bir? Mana ayat pun ya ayyuhalladzina amanu bir? Mana ada? Lalu bagaimana cara pengharaman bir? Dikiaskan ke Umar. Pakai apa? Akal. Kias. Sesuatu yang sudah ada hukumnya, mamar. Sesuatu yang belum ada hukumnya, bir. Pakai akal. Mengkiaskan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan melihat titik persamaan di antara keduanya. Maka hukum ini menghilangkan akal. Khamar, cairan anggur menghilangkan akal. Maka semua yang mirip macam cairan anggur menghilangkan akal haram. Pakai apa? Akal. Maka ini Imam Mujtahid itu akalnya luar biasa. Imam Hanafi itu ahli ra'i, ra'i akal, rasionalis, akal. Tapi bedanya Islam wahyu di atas, akal nomor 2. Kalau Mu'tazilah akal di atas, wahyu nomor 2. Ahlussunnah wal Jamaah ada akal nomor 2, wahyu di atas. Kalau berbenturan wahyu dengan akal, campak dan akal pakai wahyu. Okey, alhamdulillah. Jelas ya? Insya-Allah. Jadi kita bukanlah agama yang seperti mana dimomokkan oleh para orientalis, para modernis, para liberalis, tak menggunakan akal untuk membebaskan akal, membebaskan pemikiran kita. Mengikut Imam Mujtahid, mengikut ulama pondok, mengikut kitab-kitab turas. Dimomokkan kita begitu, ditakutkan kita begitu. Sedangkan kita kata tidak. Kita guna akal untuk memahami nas-nas, untuk memahami hadis, untuk memahami hukum hakam, untuk kita beramal dengan dia. Alhamdulillah. Okey. Jadi apakah fadlu, keutamaan, ahamiyah ilmu akidah ini? Jadi saya ambil daripada Qahtanduri lagi, ilmu akidah asasul ulum syar'iyyah. Saya terjemahkan lepas ni. Cuma saya nak start dulu dengan talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim. Kita tahu ni, menuntut ilmu tu adalah kewajipan semua umat Islam. Jadi memang antaranya yang paling penting adalah ilmu akidah. Sebab inilah huraian dia. Maksudnya sebab semua ilmu syariah sebenarnya terbina daripada ilmu akidah. Setuju tak? Kena setuju lah. Sebab kita solat tadi pun usolli pada zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Kalau tak tahu lillahi ta'ala tu, apa kita solat? Bukan li khawfi minal abawain. Ada orang dia balik kampung dia pun dia semayang sebab tak ada pak mentua. Ada orang kat pejabat usolli pada Jumaat ni rakaat ini khauf min a'dha'i jamaah, takut sebab staf dia marah dia, pelik dia kata bos dia tak pergi sembahyang Jumaat. Tak boleh. Dia lah sekali lillahi ta'ala. Sebab tu ilmu akidah adalah asas kepada ilmu syariah dan juga ilmu akhlak. Kerana apa? Jika tidak ditetapkan terlebih dahulu kewujudan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya yang maha suci, sifat-sifatnya yang mulia, tak jadi syariat kita, tak jadi akhlak kita. Kita buat akhlak kita, syariat kita sebab tujuan yang lain, maqasid yang lain. Kalau maqasid tu tengok, dia start dengan hifzuddin dulu, pelihara agama. Cuma ada setengah ulama dia bahas
hifzun nafs dululah. Sebab dia kata tak ada din kalau tak ada nafs. Itu buruk lah, khilaf lah ya. Tapi nak cerita bahawa kena ada agama, kena ada akidah dahulu kan? Sebab kita bila dah sabit Allah Ta'ala wujud, ada kemurahannya, ada keredaannya, ada kemurkaannya, takut dia murka tu. Itu yang kita kena patuh, tunduk, ikutlah syariat dia kan? Maka datanglah keimanan kepada para rasul kan? Yang menurunkan kitab-kitab wahyu kan? Yang kesahihan ilmu tafsir, hadis, ilmu fiqh, semuanya berpunca daripada ilmu akidah. Okay? Dan semua ilmu ini terhenti mutawakifah, maksudnya berhenti tolak daripada ilmu kalam, ilmu akidah lah kan? Diambil padanya. Sesiapa yang mengambil ilmu syariah tanpa ilmu akidah, kiasannya adalah seperti orang yang bina binaan tapi tak ada tiang, tak ada asas. Sebab asas ni mesti akidah. Okey kan? Nawaitu sama wadin an ada ibadah Ramadan hadis nanti lillahi ta'ala juga. Akidah tu. Tapi kita tak apalah, tak apa. Biar jabatan fiqh makmur tak apa. Okey, antara faedah mengaji ilmu akidah. Okey, dijelaskan oleh Syekh untuk meningkatkan nilai diri kita. Itu tadi balik pada Ustaz Azhar tadi. Ya, supaya kita boleh suburkan, boleh tingkatkan nilai diri kita daripada kita taklid semata-mata. Ya, kenapa kau beriman dengan Allah Ta'ala? Aku ikut ayah aku. Tak salah kalau ikut dalam matan Jawharah, taklid dalam bab akidah tak apa. Cuma kalau berlakunya gangguan, ancaman, cabaran, pastikan jangan goyang akidah. Taklid dia taklid betul lah. Sebab taklid pun ada 3 hukum kan? Yang betul, yang tak betul, dengan yang kadang-kadang betul, kadang tak betul lah. Itu bahaya. Okay, yang tak betul memang awal-awal lagi lah. Memang dia taklid. Dia taklid seorang alim asal Islam. Tiba-tiba alim tu tukar agama lain. Wa'iyazubillah. Itu pun takut. So dia ikut sekali, tukar. Itu bahaya. So taklid, biarlah taklid kepada kebenaran, bukan taklid kepada personality ataupun benda yang sementara ni. Ini dalam konteks. Sebab kita kena meraihkan di luar sana ada awamun nas. Berbincang tentang taklid dan ijtihad ni sebab ada di luar sana kena mura'atu awamin nas yang tak sampai kan? Kadang-kadang kita kena cerita dia 40 kali, 100 kali pun dia tak faham. Jadi orang macam ni kena raihkan dia ya, tak apalah pakcik, ikut saya semayang. Bawa dia sekali, ikut saya pakcik, tak apa kan? Nak pergi buat haji macam mana ni, banyak nak kena baca ni, doa ni, adab ni, ikut saya pakcik kan? Kita putar jadi mutawif kan? Ikut saja saya pakcik kan? Ikut je kan? So dia ikut je. Okey, pakcik, okey, ikut ni. Saya baca doa, pakcik aminkan. Aminkan. Senang kan? Dia pun senang syariat Islam, mudahnya. Kan? Padahal dia tak sampai. Kan? Dia tak sampai kan? Nak bagi apa? Lebih-lebih tu. Kan? Jadi orang macam ni kita kena raihkan. Jadi kat sinilah taklid benarkan untuk mereka. Kan? Sebab agama Islam untuk semua. Bukan hanya untuk orang yang pandai-pandai. Untuk semua. Kan? Untuk semua makhluk. Bukan di manusia. Jin pun. Kan? Jadi dia meningkatkan daripada taklid kepada keyakinan. Nanti kita nak marilah apa-apa berdugaan, cabaran, insya-Allah kan, aku nak mati dalam Islam. Dan inilah kedudukan yang dikehendaki dalam firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Surah Mujadalah. Kemudian yang kedua, dia memberikan panduan, irsyadul mustarsyidin. Dia memberikan panduan kepada mereka yang memerlukan petunjuk. Bila kita mengaji kan, ada fawaid dia, kan, ada petunjuk. Bila ada orang cerita bab ketuhanan, kita tahu dah. Ini bab kita. Cerita tentang bab kerasulan, kita tahu dah juga kita. Jangan buka kitab fiqh. Ini bab apa? Bab tentang qada-qadar, dia buka buku akhlak, tasawuf. Tak kena lah. Kan? Tapi kita kena mengaji. Baru dia tahu. Ni kena buka kitab ni ustaz. Dia tahu kan. Dan akhir sekali adalah memelihara akidah daripada syubhah yang goyang, yang tidak cukup daripada para musuh Islam. Termasuklah yang tidak beragama ni, etis, termasuklah liberal, sekular, semualah yang nak mengganggu kita punya amalan agama ni ya. Dan inilah yang terkandung dalam ni anda tak kongsilah Imam Ijin sebab definisi terjemahan pada tadi. Okey, kesan ilmu akidah. Untuk kesan ilmu akidah ni kita lihat kepada lebih luaslah, bukan daripada sudut pemikiran semata-mata. Sebab tu kat sini yang saya kongsikan hadis daripada Rasulullah SAW tentang cabang-cabang iman. Dan ada terjemahan pun bahasa Inggeris, bahasa Melayu boleh tuan-tuan belilah kan, iaitulah
Hadis daripada Rasulullah SAW, muttafaqun alaih, al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittun syu'bah. Bila Rasulullah guna bid'un, bahasa Arab bid'un ni dia mesti antara 3 hingga 9. Jadi ada ulama yang mentadbikkan bahawa ada 77 cabang Imam Baihaqi, Imam Ibn Katsir dan beberapa imam lain 73. Itu nak menunjukkan bahawa iman bukan hanya pemikiran. Sebab dalam perbincangan tentang syu'bah iman ni, cabang-cabang iman, kalau tengok baca hadis ni pun disebutkan yang paling utama, afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama adalah kita mengucapkan tiada Tuhan melainkan Allah. Wa adnaha imatatul adza 'ala tariq. Ini tariq adalah yang paling rendah iman adalah kita memindahkan benda-benda yang boleh mengganggu orang daripada jalan. Nampak tak? Itu dah jadi amali. Itu iman. Dan last sekali adalah wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu akhlak adalah sebahagian daripada iman. So kat sini bila tengok perbincangan ahli sunnah wal jamaah tentang akidah, tentang keimanan, dia bukan hanya pemikiran, bukan nazariat semata-mata. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa ini hadis saya yang turut dan kongsikan, ada banyak hadis tadi, bahawa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Nabi tak sebut man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyahfaz matan akidah. Tak. Dia suruh terjemahkan dalam bentuk amali. Kau kena hormat jiran kau, bagi dia makan 3 hari sekurang-kurangnya. Lebih daripada itu sunnah ataupun hang punya ni lah, apa nama, tatawuan ataupun man kana yu'minu billah, hadis yang lain tambahan lagi adalah falyakul khairan aw liyasmut. Ni elok kita buat jadi status WhatsApp, Messenger juga semualah. Bercakap yang baik ataupun semua benda nak kongsi. Tak pasti jangan kongsi. Nak kongsi lah ke? Ni dapat daripada guru sebelah. Minta guru sebelah daripada guru sebelah pula. Guru sebelah siapa yang buat? Tak tahu. Saya tak pasti ni, tapi saya nak kongsi juga. Tapi tak pasti. Jangan kongsi lah. Kiamat esok ni pukul 12 tengah hari. Sekarang ni ke? Tapi dia tak pasti. Dia angkat tangan awal-awal. Tapi dia kongsi, dia dah buat kekacauan masyarakat. Macam kami di universiti selalu batal kelas lah. Hari ni kelas batal. Dia hantar kat kawan ni, kawan ni, lalu kawan tu hantar kat ustaz. Ustaz betul kelas batal? Aku kata budak ni. Nanti yang saya kalau mula-mula hari pertama tu, perawi seorang je. Dia dah perawi awal dan akhir. Yang lain yang terima. Ada 300 pelajar, dia seorang je perawi yang sadiq musaddaq. Ada semua tak boleh. Dia doain tak. Doa tak boleh. Ayah, bayang 300 orang pindah dah lewat pagi tu pukul, kita lagi 1 minit dah start kelas. Ustaz, kelas bakal. Oh, suka hati dia. Aku dah nunggu kelas ni dia. Saya tak mandi lagi ustaz. Oh, sudah. Ikut mu lah kata, aku nak mula kelas dah. Okay, so kena hadis yang betul fal yakul khairan aw liyasmut, cakap benda yang betul. Dan juga hadis yang akhir saya kongsikan tu, al haya' minal iman, malu daripada iman. Wal iman fil jannah wal baza' minal jafa' wal jafa'u fil nar. Ini bagus ni. Kita boleh amalkanlah. Suka mencarut suka cakap tak elok ni adalah daripada sifat kasar. Dan sifat kasar ni daripada neraka. Jadi nak lihat di sini bahawa iman bukan hanya persoalan hati, persoalan pemikiran. Dia mesti diterjemahkan dalam bentuk perbuatan. Saya rasa Ustaz Wan Dr. Basnan akan hurai lebih lanjut lah tentang perkara ini, di mana dalam takrif akidah ataupun iman dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab tu kita berbeza dengan Murji'ah, dengan Khawarij. Kita iman ni mestilah tasdiq fi qalbi wal iqrar fi lisan wal amal bil jawarih. Dia mesti dibuktikan dengan jawarih, mesti dibuktikan dengan arkan, dengan anggota badan itu. Tak boleh saya beriman, Allah. Ya, sampai hari waktu. Tak ciri tu. Kalau beriman, sahut panggilan azan tadi. Kalau beriman, jangan buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Taala. Ini kita beza dengan liberal. Liberal kalau tengok masa dulu buku karangan Irsyad Manji.
Allah adalah Tuhan yang maha penyayang. Allah is the God of love. So bila dia guna love tu bagi dia, dia buat tafsiran yang menyeleweng, yang tak menggunakan akal ahli sunnah wal jamaah. Dia guna akal liberal. Dia guna akal, tapi akal liberal, iaitu Allah pasti akan mengampunkan dosamu. Buatlah apa-apa dosa, Allah akan mengampunkan dosa. Oh, jahat dia. So yang agak tak kuat iman, yang masih goyang, yang masih nak kenal Islam tu, dia ambil sebagai hujah. Terjebak dengan LGBT, terjebak dengan benda-benda yang salah lagi dan semuanya. Jadi yang kita kena betulkan dalam masyarakat kita. Terima kasihlah KDN lah. Tu kalau ada orang masih sokong lagi nak buat dunia terbuka. Saya walaupun akademik, tapi bila tengok ancaman tu lagi besar daripada kebaikan, biar dia red spot lah kot benda-benda macam tu. Hanya orang tertentu saja lah boleh baca. Macam saya sebut tadi lah, di luar sana bukan semua boleh faham betul-betul, ya? Kadang-kadang nak baca, nak ikut ke, nak baca, nak kaji ke, nak baca, nak tolak, nak hujung, nak buang, nak bantu masyarakat. Kat luar sana ada baca, dia ikut. You are what you read, you are what you learn. Dia ambil sendiri apa kata buku tu, apa kata guru tu pun dia tak kenal syahsiahnya. Ambil bulat-bulat. Akhirnya jadi ISIS, jadi jihad. Sudah, jadi bom bilim, jadi bom musim. Sudah. Penat kita. Sebab apa dia kata guru saya? Syahid. Jalan Allah, fisabilillah. Sudah kita. So kita tak nak begitulah. Sebab tu kita nak tekankan akidah Ahlussunnah, syariah Ahlussunnah dan juga akhlak Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat harmoni, toleransi, yang mengikut apa yang Rasulullah Taala ajar. So, okey. Last word. InsyaAllah refleksi, ya. Right. Boleh. Baginda Rasulullah sifatnya ketika didatangi ada soal tentang bagaimana sikap orang-orang kafir kepada baginda Rasulullah SAW yang mencaci, yang mencocok, kemudian tidak dibalas. Kata baginda Rasulullah, saya diutus oleh Allah bukan sebagai tukang mencaci manusia, bukan orang yang merendahkan dan menghina kepada orang lain. Baginda Rasulullah didatangi oleh seorang Kristen bernama Adi bin Hatim, orang Arab Tanaswah, dia masuk agama Kristen. Datang ke Madinah, jumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Kemudian disambut oleh baginda Rasulullah, dilayan ke rumahnya, datang ke rumahnya. Sampai di rumah Nabi, diambil alas duduknya Nabi itu, diserahkan kepada Adi. Adi, duduklah kamu di atas alas seperti ini. Itu alas kalau para sahabat yang di-offer seperti itu akan dicium oleh para sahabat. Disebabkan oleh karena disentuh oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul mengatakan kepada Adi, duduklah kamu di atas alas seperti ini. Kata Adi bin Hatim, kau mengatakan kau yang lebih layak, kau yang lupa. Kata baginda Rasulullah, kau beritahu. Adi duduk di atas alas duduknya Rasulullah, Adi duduk di atas tanah. Adab bagaimana yang dituju kepada orang, hatta bukan Islam, hatta Kristen, tidak beriman kepada baginda Rasulullah. Sebab ketika menjadi tetamu dilayan sebagaimana layaknya tetamu, tidak menjadikan perbezaan agama untuk bermusuhan dan saling menjatuhkan. Pada hal-hal yang bersifat prinsip dan juga adab akan dijaga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Adi bin Hatim, melihat akhlaknya Rasulullah seperti itu, Adi bin Hatim tiada lagi memiliki alasan untuk tidak beriman. Akhirnya beliau mengulurkan tangannya dan beriman kepada baginda Rasulullah. Kalau ini adabnya kepada orang bukan Islam, kalau ini tunjuk ajarnya kepada orang yang tidak beriman, agaknya kepada orang beriman bagaimana? Dan bagaimana kita menyikapi kepada orang yang bukan Islam, dan bagaimana kita menyikapi kepada orang Islam? InsyaAllah, kalau baca kisah Rasulullah SAW, banyak contoh-contoh yang sangat cantik dan juga ialah boleh meruntun hati kita lah. So sebaik-baik petunjuk lah. Alhamdulillah. Jadi kesimpulan lepas ni kita buat quiz sikit. Simpulannya adalah kita boleh refer lah untuk mengetahui lebih lanjut tentang asas apakah akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini kepada mabadi' asyarah.
Ini siapa yang baca Jauharah adalah inna mabari'a kulli fannin asharatun al-haddu wal mawdu'u summa samarah nisbatun wa qadduhu wal wadi'u wal ismu wa istindaju hukmu syari masail wal ba'du bil ba'di iktafa wa man dara jami'a hadha syarafa. Sesungguhnya asas, mabari', prinsip kepada semua ilmu, bukan akidah saja, semua. Ada 10. Itulah mesti kena ada had. Takrif dia dulu. Apa dia bidang ilmu tu? Fiqh apa bidang? Apa maksud dia? Apa nama tafsir, apa maksud dia? Tasawuf maksud dia? Akidah. Kita dah tengok tadi Maudhu', apakah skopnya? Macam akidah, dia bincang ilahiyat, berbuat syariat. Tafsir tentang apakah huraian tentang ayat-ayat Al-Quran. Hadis, apakah kalam baginda maksudnya kan? Summa samarah, apakah buahnya, hasilnya. Kemudian nisbatun ni apa? Berkaitan dengan ilmu-ilmu lain. Itu tadi kita kata adalah akidah ni ilmu yang paling afdal untuk menjadi asas kepada ilmu-ilmu yang lain. Fadluhu, apakah kelebihannya? Kita kata tadi kan, kalau ada ilmu akidah ni akan bawa kepada keyakinan yang kukuh kan? Dia akan tidak lagi taklid, dia akan bawa kepada keyakinan. Kemudian wal wadi'u, siapakah yang meletakkan ilmu akidah ni? Itulah kalau dalam perbahasan Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Wal ismu, apakah nama-nama ilmu ni tadi? Kita dah bincang tadi, ada fiqh akbar, ada usuluddin, ada tauhid. Wal istindad, manakah tempat ambilannya? Itulah daripada kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah lah, yang mana terdiri daripada kitab yang menggabungkan antara nakli dan juga akli. Hukum syari', apakah hukum belajar ilmu ni? Tentulah fardu ain dalam perbahasan yang berkait dengan fardu ain. Masail, apakah masalah-masalahnya? Banyaklah masalah-masalah yang dibincangkan dalam ilmu ini. Wal ba'du bil ba'di iktafa. Kenalah mencukupkan perbahasan tentang ilmu akidah ni supaya boleh jadi kita punya asas nak beramal dengan ilmu akidah tu. Wa man dara jami'a hadza syarafa. Siapa yang dapat tahu 10-10, dia lebihlah terarif lah, boleh jadi cikgu lah. Gitu. Okay. Mabari' Asyarah. Jadi perhayatan tentang akidah akan disambung oleh Dr. Wasna esok dan juga pengarah Pusat Islam UKM. InsyaAllah, semoga yang saya sampaikan ini memberi manfaat pada diri kita dan boleh bawa kepada keluarga kita. Semualah ahli organisasi kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ili, kepada Jakim untuk kesempatan yang diberikan ini. Moga-moga kita dapat mengambil manfaat lah daripada pertemuan kita ini. Sebelum kita tangguh, boleh kita, Ustaz Hamdi mana dah? Kita nak bagi tu link yang kedua tu, berkaitan slot yang kedua ni. Anda saya kat dia dah. Dia kena tukar kot. Dia kena refresh. Jangan bagi yang baru. Sebab dia akan habis. Dia expire. Dia kena buat lain. Anda bagi yang baru dah. Akidah pengertian. Okay. Ya, lambat. Okey. Okey, anda bawa bagi. Okey, sila masuk. Ahlan wa sahlan. 5 soalan tak macam tadi. Saya sengaja buat 10 minit. Sebenarnya satu soalan setengah minit boleh tu. 10 minit. 10 minit tu saja panjang. Okey, dah 2 orang masuk. Alhamdulillah 3. Oh, laju ni kali ni. Alhamdulillah Ustaz Azmi dah ada dah. Okey, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, silakan.
Ustaz Azwan paling atas sekarang ni. Oh, laju dia. Oh, Ustaz Ali nak potong tu. Kuisis ni bagus kita boleh buat untuk yang kawan-kawan OKU yang tak boleh baca apa dia. Bantu dia. Oh, Ustaz Azali dah potong tu. Dia potong Ustaz Azwan dah. Oh, Ustaz Fidos pula nak naik kan? Oh, Ustaz Afif dah naik. Oh, Ustaz Fidos. Oh, tahniah. Ustaz Fidos yang merak apa? Tangga teratas yang ni. Okey, silakan. Ustaz Afif nombor 2, Ustaz Fidos nombor 1. Ustaz Azali masih lagi tangga ketiga. Oh, Ustaz Hilmi naik tangga 3. Potong Ustaz Afif. Oh, Ustaz Alim naik tangga 3 dah. Ustaz Alim dia potong. Silakan yang lain-lain. Ustaz Azwan putus tu. Oh, ya ke? Internet Sabar. Alhamdulillah. Oh, tahniah Ustaz Fidos. Paling tinggi 4,230 markah. Maju dia. Ya, internet Najahan nombor 2 dah sekarang. Potong Hakim dengan Halim. InsyaAllah. Kalau kami di mesin tu kami tunjuk depan, so orang boleh tengok semua bersaing. Live. Nak best lagi buat team. Buat 5 team berlawanan. Seronok lah student suka ni. Okey, alhamdulillah, kelas. Okey, boleh kita tangguhkan. Kalau ada soalan tu nak ni ke, nak kongsi apa ke? Sebelum kita dapur banyak minum silakan kalau ada apa-apa nak kongsi ke, nak tanya ke, pandangan. Saya jemputlah tuan-tuan perempuan nak datang ke USIM, insya-Allah untuk kita buat apa-apa program ke. Kami juga kita pusat ilmu kan. Dia kena raikan lah. Kalau ada orang nak belajar bincangan tentang ilmu boleh je. Tengah lakukan lah, insya-Allah. Nak kita silakan kalau ada apa-apa. Kalau tak ada saya okey. Silakan. Soalan lah. Ya. Kalau pandangan saya, kalau saya dulu saya belajar kitab perisai. Kepada Mandiri, dia adalah syarah dan juga terjemahan kepada akidah Tahawiyah. Akidah Tahawiyah yang dikarang oleh guru kita yang lama tinggal di Mekah. Dia mengajar di Mekah dan dia buat kitab tu untuk kita lah, orang Melayu kita. Sebab dia dah dijawikan perisai bagi sekian mukallaf dalam menguraikan akidah salaf. Tapi salah pun salah Ahlussunnah wal Jamaah lah. Jangan salah yang salah P tu. Tidak. Yang ni salah betul lah.
masalah macam mana dalam bab-bab sifat Allah, kerasulan, dia dijelaskan. Saya lah kalau di sekolah dululah. Kemudian saya sekarang ni lebih kepada Jauharah Tauhid dan juga kitab-kitab yang tadi lah, kalau tengok yang saya kongsikan tu kan. Dan ada yang dah diterjemahkan tu. Yang antaranya kitab Akidah Islamiah yang Ustaz Azmi sebut tu kan, yang di 9 Jabatan Mufti dah terjemahkan itu antara kitab yang bagi saya dia sangat detail lah tentang huraian-huraian dalil, penjelasan tentang perkara-perkara yang bagi setengah orang sangat konseptual. Nak cerita tentang akidah, tentang zat, tentang sifat, tentang syurga, neraka kan. Jadi bila ulama' dah buat tu dan diterjemahkan ke bahasa Melayu, boleh lah kita refer juga kan. Ataupun kitab yang terjemahan Jakin tu kan, oleh Izzuddin Al-Bayanuni kan, panduan saya lupa bawa ada kat rumah. Tadi tak tergerak nak bawa. 2 jilid terjemahan Ustaz Dr. Hasnan Kasam UKM ada. Itu tak ada baris. Dia punya baris. Apa dia? Dia punya hadis dalam tu yang Dia tak berbaris kan. Tapi pasal Melayu dah kan. Kita nak kena susah sikit lah. betul. Mereka kena buat edisi kedua Ustaz. Kena ada edisi kedua lah, insya-Allah. Ataupun kitab ni lah, juga terjemahan Jakim dengan kerjasama Abim Syekh, tapi sangat pas-pas lah, karangan almarhum Syekh Muhammad Ramadan Al-Muti, Keyakinan Hakiki. Itu kubrah yakinat kaumnya. Itu lama dulu lah. Tapi kalau boleh pegang yang tu, hujah akliyah settle. Sebab dia bagi kita manhaj kan? Macam mana nak tolak logik A, logik B tu. Ini kekuatan almarhum lah dengan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Muti. Apa lagi saya sekarang Jauharah lah, Jauharah Tauhid. Saya malah silibus kami di Musim, silibus tak pun Jauharah kan? Jauharah Tauhid, Tuhfatul Murid karangan Ibrahim Al-Bajuri. Tapi kami di Musim kami pegang karangan mantan Mufti Jordan dulu, Syekh Nuh Ali Salman Al-Qutah. Tajuk dia Al-Mukhtasar Al-Mufid. Dah diterjemahkan oleh Ustaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Nasir kan Jordan dulu. Anak murid dia memang dia belajar direct dan dia terjemahkan kitab tu daripada guru dia, mantan Mufti Jordan kan. Tajuk dia ringkasan yang berfaedah. Saya mengajar kitab tu di masjid saya, Masjid Kampung Salak tu. Saya mengajar kitab tu. Bolehlah kita gitulah. Sebab dia perbincangan dia bukan 700 tahun yang dulu. Dia juga masukkan bab-bab berkenaan dengan sains, tentang alam semesta, tentang sel, tentang elektrik. Jadi benda tu yang boleh memberi faham yang lebih jelas kepada orang awam kita. Dan lepas ni kalau kita mampu, boleh juga kita buat lah kitab yang apa. Tapi kena minta ni lah, saya makan daripada tuan-tuan guru kita lah, untuk mengesahkan supaya apa yang kita buat ni jangan larilah daripada landasan Ahlussunnah wal Jamaah. InsyaAllah. Okay, terima kasih atas soalan tu. Boleh rujuk senarai rujukan yang saya bagi tu, tak apa. Kat belakang tu memang saya cuba bantu juga kan, dengan rujukan yang muktabar, insyaAllah. Silakan kalau ada lagi. Betul. Silakan Ustaz. Bila kita menyampaikan ilmu akidah kami kepada warga Bidan M. Ya. Warga Bidan M ni kira macam cakap awam juga lah, sebab kata mereka ni pengetahuan agama asas mereka tu pada saya lah. Lebih baik daripada video budak-budak Arab tadi tu. Langsung Islam pun tak kerti. Kita orang Melayu ni insyaAllah tahulah iman berapa, Islam berapa, tahulah. Ya, alhamdulillah. Cumanya satu ketika dulu pernah saya terlibat dalam soal jawab fardu ain. Ada yang jawab sembahyang fardu 7 waktu. Maknanya sebab dia memang tak pernah sembahyang lah. Ini dia tak sembahyang fardu 7 waktu kan. Masya-Allah. Itu memang, tetapi itu memang saya kata itu kes yang terpencil lah. Memang dia memang tak sembahyang langsung. Dia pun tak tahu berapa waktu sembahyang kan. Tapi kalau sebut rukun iman tu tahulah. InsyaAllah kata-kata kita akan tahu 6. Memang dia ada 6. Tapi macam mana kita pendekatan yang doktor boleh cadangkan kepada kami, Ustaz Kader Jakim dan Amin untuk menyampaikan ilmu akidah. Maksudnya kalau kita gunakan apa-apa kitab sekalipun Jauharah Tauhid ke ataupun apa-apa kitab yang berkaitan ilmu akidah, pendekatan tu. Ya. Maksudnya apa pendekatan yang doktor cadangkan untuk kami
sesuaikan untuk mengajar pada waktu dia ini. Kalau kita menyampaikan ilmu pada dia, waktu tidak. Saya itulah ada juga pengalaman dengan polis AADK ya, dengan cikgu kan. Jadi mungkin pendekatan maudu'i boleh. Orang kata ikut topik. Kita guna topik ya, topik-topik semasa ataupun topik yang dalam bidang ilmu tu lah kan, tentang beriman dengan hari akhirat kan. Tapi nak kena gunakan huraian yang muasir lah kot kan. Kena muasarahkan dia, kena dia kontemporarikan dia kan. Kenapa adanya kepercayaan pada hari akhirat ni? Itu yang kalau boleh kita kaitkan dengan isu yang saya sebut dalam slot yang pertama tadi. Kita dah ada global warming, climate change. Ini semua tanda-tanda sebenarnya kan. Tanda-tanda bahawa kita dah ke hari akhirat sebenarnya kan. Alam ni dah merajuk dengan kita kan. Kita tak jaga hak dia kan. Kita banyak ceroboh hutan, ceroboh bukit kan. Dan kita mempercepatkan lagi kan, benda-benda ni. Dan sikap manusia kan, yang tak mau menyembah Allah Ta'ala kan. Semua ni tanda-tanda hari akhirat kan. Kadang bukan tak pandai, tapi menentang pun pandai juga. Tak sedar kan. Kadang kita, kawan kita kan, dulu satu sekolah kita cerdik tapi kat situ pula kan, dia menentang agama, dia lawan kan. So kita pun, maybe kita bagi contoh begitulah pun, bersifat topik kan, supaya dia lebih dekat dengan yang menerima kita punya ceramah ataupun kita punya ajaran tu kan. Especially yang semasa lah macam isu dini Islam ni saya kalau di USIN tu memang pendekatan saya bawa kepada tarbiyah dan juga dakwah lah kan. Walaupun ada yang kena pukul tu ya Rabbi kan. Tapi itu agak kasar lah. Kita bawa kepada situ lah untuk bimbing kan. Itu seorang kan yang bersembunyi amat lagi. Dia sebenarnya dia tak mau zahirkan kan. Tapi dia memang benci kan. Saya tak tahu, tuan-tuan tahu tak ada satu kes yang sampai lari ke Australia tu, paderi Kristian tu. Dia jadi missionary lah, dia tak berdiri missionary. Itu senior sekolah saya Al-Masyur dulu. Dulu masa saya tingkatan 1, dia tingkatan 6, dia sangat baik. Sangat baik. Memang orang yang tak sangka lah akhirnya dia begitu. Tapi bibit-bibit tu kita nampak. Dia dah start pakai short pendek, dia bela anjing, dia dah tak pergi masjid. Kita nampak dah bibit-bibit tu kan. Kalau jumpa dia pun dia dah tak nak bincang bahas agama. Dia tak suka kan. Dia gelak kan. Dah mulalah kita nampak lah bibit-bibit. Tapi nak cerita dia baik. Alah. Tapi nak cerita dia kita nak kena bila kita sampaikan ceramah kita kita punya penyampaian tu maybe nak kena sesuaikan aku dengan kita punya jumhur kita, audiens kita tu kan, sebab kita last kali kita nak hasil kan. Moga-moga dia boleh bawa balik sesuatu. Tak boleh bawa balik 10, 1 pun tak apalah. Tak boleh 1,5 pun tak apa kan. Lepas tu dia ta'amul lah, dia fikir lah kan, untuk akhirat dia. Sebab kita pun bukan nak paksa dia kan. Bazakir inama anta muzakir lasta alaihim bimusaitir. Kita tak nak paksa dia kan. Kerja Nabi bukan paksa